Tok Guru Nik Aziz pun orang lawan, bos. Yeah. Tok Guru Nik Aziz tu lepas dia mati, semua orang kata dia baik. Semua musuh yang pernah menentang PAS, balun dia macam-macam. Bila dia meninggal, semua orang kata dia baik. Malah parti lawan pun ambil dia jadi idola. Termasuk zaman Ustaz Fazil Nur pun. Yeah. Zaman Ustaz Fazil Nur masa hidupnya ditentang, dikata macam-macam lah. Bila dia tak ada, dia pun dijadikan idola juga, kan? Sebaik orang manusia sebaik itu pun ditentang waktu hidupnya. Apalagi saya. Jadi saya pun rasa lepas saya mati kot, mereka pun akan nampak lah benda-benda yang kebaikan tu. Masa saya hidup ni tentulah saya dicabar, saya cuba dijatuhkan, cuba dimomok dengan benda buruk. Okay. Saya terima tu sebagai asam garam dalam dunia politik. Okay. Saya tak ada masalah dengan mereka semua. Okay. Saya boleh jumpa, boleh belanja minum, boleh sembang. Tajuk di luar politik lah. Memang tajuk lain, tajuk apa-apa lah kan. 12 Ogos, pastikan Perikatan Nasional menang. Perikatan! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, namanya disebut-sebut daripada Perlis sampai ke Sabah. Namanya sentiasa menitir di bibir peminat dan juga penentang beliau. The one and only. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini ataupun siang inilah sebenarnya kita bersama dengan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Sanusi bin Mohamad Noor. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri kerana menerima kami daripada Kuala Lumpur. Datuk Seri. Terima kasih main Alostak ni Syarif. Itulah. Terima kasih. Lama tak main. Datuk Seri, saya datang berjumpa dengan Datuk Seri kerana saya tidak mahu lagi membawa naratif cita-cita politik. Kerana kita dah dengar. Ya. Cerita politik ni kita dah dengar. Apa saja isu berkaitan dengan Kedah, berkaitan dengan Datuk Seri ni kita semua dah dengar. Bagaimana Datuk ribat menjawab soalan pun kita dah dengar. Cuma kali ni Datuk Seri, saya datang sebab penonton sana masih banyak yang tertanya-tanya. Siapakah anak Sungai Pau? Anak Sungai Pau yang menjadi idola kepada rakyatnya dan menjadi, boleh dikatakan, benci pada musuh-musuhnya. Ya. Mungkin soalan pertama Datuk Seri. Saya pertama kali interview Datuk Seri kira-kira 3 tahun lalu. 3 tahun dah Syarif 3 tahun. Lama Ketika dah, itu tuan-tuan dan puan-puan, saya antara wartawan pertama yang interview Datuk Seri lepas akad sumpah. Saya secara peribadi pun tidak menyangka nama Sanusi Mohamad Noor ni akan jadi hebat sampai lah ni. Kita ingat mungkin macam Menteri Besar yang lain. Tapi nampaknya Datuk Seri berjaya membawa Kedah dan juga semangat anak bangsa Datuk Seri ni ke satu peringkat yang mana mereka menjadi sangat bersemangat. Jadi, kalaulah saya boleh tanya Datuk Seri, ketika Datuk Seri angkat sumpah, sehingga Datuk Seri sekarang ni, bagaimana Datuk melihat prestasi Datuk Seri sendiri? Tu dia. Ya. Report card nak sign sendiri. Report card saya sendiri. Dulu masa sekolah kan kalau kita dapat result teruk, kita sign sendiri lah report card. Takut panggil mak ayah main takut kan lah. Report card saya sendiri ni susah juga sebenarnya judge. Nak judge kita ni kena awal lain lah kan. Tapi saya judge diri saya ni, saya telah mencapai kepuasan di atas komitmen yang saya beri kepada tugas-tugas seorang menteri besar. Dan saya buat ekstra. Ada yang saya maklumkan, ada yang saya tak maklumkan. Khususnya untuk ini pun saya bukanlah nak maklumkan apa-apa. Saya harap ekstra ni yang Allah beri pertolongan ekstra juga kepada saya. Kan Allah ni maha berkuasa. Apa-apa yang kita sembunyi, apa-apa kita terang, semua dia tahu. Jadi yang saya sembunyikan pada orang tu, saya harap Allah jadikan itu punca-punca asbab-asbab untuk dia beri saya lebih kekuatan. Kalau kita dedahkan semua kebaikan kita, tak ada apalah modal nak depan dengan Tuhan besok kan. Saya mencapai kepuasan kerana saya rasa saya dah buat yang terbaik lah untuk negeri Kedah, untuk rakyat Kedah.
walaupun tidak menyeluruh lagi, saya rasa ini benchmark untuk saya teruskan kerja-kerja saya lah pada masa depan. Datuk Seri, kita pun tahu bahawa perjuangan Datuk Seri bukan mudah. Nak dan duri ranjau yang terpaksa Datuk Seri tempuh bukan mudah. Ya. Apatah lagi Datuk Seri daripada sebuah negeri yang bernama Kedah berhadapan dengan kerajaan persekutuan. Andai kata perjuangan Datuk Seri terhenti di mana-mana, Ya. disebabkan faktor perundangan ke, Ya. ataupun disebabkan faktor kekalahan ke, apa yang Datuk Seri berharap pada Yosa Seksa? Untuk mengekalkanlah track yang kita letak ni. Okey. Pasal 3 tahun ni bukanlah kita boleh speed terus. Ya. Kita cuci dosa lama dulu. Okey. Buang semua karat-karat tu kan. Okey. Gonyoh betul-betul. Okey. Kalau tak cukup gosok periuk, kita pakai grinder tu. Buang karat-karat semua. Aha. Baru kita letakkan track kita nak ke mana. Kita berazam, saya dan pegawai kerjaan, agensi-agensi, exco-exco saya tu, berazam sungguh-sungguh tak ada dosa baru. Okey. Bila pengganti saya masuk besok ni, tak ada beban yang terpaksa digalas. Okey. Saya rasa itu lebih mudah untuk mereka meneruskan kerja-kerja tu. Saya harap itulah. Kalaupun saya terhenti ataupun kalah ke apa, saya tak ada masalah sebab kalau mereka masuk pun tak ada dosa saya di situ. Okey. Itulah yang saya rasa lega. Oh. Lega. Sangat-sangat tenang. Tak ada masalah sebab saya dalam sistem kita ni, boleh kalah, boleh menang. Orang jahat pun boleh menang. Yeah. Orang baik boleh kalah. Okey. Saya tak ada masalah apa kalau itulah pilihan rakyat. Tak ada masalah apa. Saya janji di pemasuk itu tak ada dosa saya. Tak ada saya remat duit siapa-siapa, tak ada. Okey. Itu satu soalan jarang ditanya dalam interview. Jadi ini luahan sebenar. Maksud Datuk Seri tadi, andai kata perjuangannya terhenti pun, tak ada masalah. Tak ada. Tak ada masalah. Tak ada Tapi masalah. Datuk Seri melihat pelapis Datuk Seri ni banyak ke yang boleh sehebat? Orang mungkin akan menggunakan Sanusi sebagai benchmark. Siapa-siapa yang ganti Datuk Seri, andai kata. Bukanlah mendoakan. Ya. Datuk Seri melihat bagaimana kepimpinan PAS di Kedah ni? Tiap-tiap orang dalam bidang politik ni dia keunikan masing-masing. Okey. Nak cari another one Sanusi susah. Tapi orang akan muncul dengan keistimewaan yang lain pula. I see. Sama dengan kalau orang tu ada beban pun, akan muncul orang dengan beban yang lain pula. Saya harap pengganti besok ni hanya akan dikenang dari segi keistimewaan dia lah, kelebihan-kelebihan yang maksud saya lah. Dikenang dalam benda-benda baik saja. Orang pengganti saya pun saya harap dia ada something yang berlain pada saya, ataupun boleh saja meneruskan apa yang saya buat, ataupun dia ada keistimewaan lain yang ditawarkan pada rakyat Kedah. Saya rasa itu cukup baiklah. Itu kita cakap sekiranya. Tetapi kalau kita lihatlah trend tu, tuan-tuan sendiri tahulah bagaimana besarnya nama Sanusi ini. Bukan saja di Kedah tapi juga di seluruh negeri, Datuk Seri. Saya nak pergi ke benda yang paling basic dalam kita punya kehidupan seharian. Sama ada seorang menteri besar ke, seorang kerani ke, seorang CEO ke, benda paling basic adalah keluarga. Ya. Datuk Seri kita pun tahu dalam perjalanan 3 tahun ni macam-macam juga. Kadang-kadang kita baca Datuk Seri, bapa Datuk Seri tak sihat di hospital. Anak Datuk Seri sendiri, saya pernah baca lah dalam akhbar, dihantar ke hospital untuk rawatan jantung dan sebagainya. Jadi sebagai seorang bapa, sebagai seorang anak, ini bukan mudah Datuk Seri. Tanggungjawab negara, negeri satu hal, tanggungjawab family satu hal. Bagaimana pula Datuk Seri? Yalah, saya urus sedaya upaya saya lah. Untuk mereka merasa mereka ada ayah tu, saya ambil masa sikit. Semampu yang boleh. Bagi mereka rasa ada ayah lah. Anak saya yang bedah jantung tu, saya ingat saya sentiasa bersama dia lah waktu sukar tu. Alhamdulillah sekarang dah sembuh, dah operate dada, operate jantung, dah repair apa semua. Sekarang ni dah okey. Untuk mak ayah saya tu sekerat yang boleh lah saya balik lah. Tanya khabar. Kalau ni ada aplikasi TikTok apa semua. Mak ayah saya boleh scroll je. Tengok anak dia. Okey. Dia pandai lah. Saya pun beli handphone satu. Bagi mak tu ada dah. Beli kat ayah satu pula. Ayah pula pakai. Dulu dia berbobot 2 orang. satu handphone bobot 2 orang. Okay. Ni ada seorang satu dah.
Seboleh-bolehnya saya balik singgah sat pun tak apalah. 5 minit, 10 minit. Tanya khabar. Kalau saya tak dan, saya suruh abang ke pergi tengok sat. Gitu je lah. Saya juga pernah lihat dalam satu ceramah Mak Datuk Seri pun ada. Ada. Kan Macam mana perasaan dia? Pernah tak Datuk Seri berkongsi anak dia dulu tak adalah jadi perhatian macam ni. Itu belum campur lagi bila kata handphone tu ada kat dia, mesti dia akan baca juga. Yang suka satu hal. Ya. Yang kutuk ke, yang kecam anak dia. Hati seorang ibu. Dia selalu pesan jangan duk kata kat orang sangatlah Nusio, sekali orang balas. Aku takut orang tangkap saja dia kata. Dia takut. Dia takut. Hati mak kan bila dengar ada risiko-risiko tu lah. Tentulah dia susah hati. Jadi saya harap tak ada apalah mak, itu normal. Satu benda yang normal dalam politik. Kalau kena tangkap pun banyak orang kena tangkap. Tak ada masalah. Jangan kita kena tangkap kerana kita jahat saja. Kalau kena tangkap kerana orang lain tu jahat, saya tak ada masalah apa. Saya rasa mak saya pun faham tu. Masa yang Datuk kena di Kuala Lumpur tu, dia susah hati lah. Susah hati tu pasal kena tengah malam kan. Malam tu juga dia suruh abang-abang pergi tengok. Jamin ke apa kan. Dia pun bertolak. Saya ingat dia bertolak pagi tu lah. Pukul 3.30 ke 4 tu. adik-beradik tu Seri. Abang-abang saya lah. Abang-abang. Saya. Tak ada apa-apa lah. Itu biasa saja. Kita hadapi lah. Yalah saya faham lah sebagai mak ayah ni tentulah ada kebimbangan. Orang bertanya Datuk Seri ni tidur pukul apa Datuk Seri? Sebab Datuk Seri pernah kata malam-malam duk scroll handphone, tengok mesej masuk 2,000. Jadi untuk sekian kalinya kita nak tahu juga Tidur jam berapa? Sanusi ni dia tidur pukul berapa? Petang duk tengok rancak main bola, main takraw. Malam berceramah, siang macam mana? Ada, saya pun tak pastilah. Tak ada waktu tidur yang tetap untuk saya lah. Tang mana dan lah Syarif. Kalau pukul 3-4 pagi, kalau dan sat sebelum subuh tu. Lepas subuh semua sikit lagi. Tempat masalah ni tak ada lah. 3-4 pagi tu selepas subuh sikit itulah. Itulah tidur. Itu hak wajibnya lah kereta lah. Kalau travel dengan kereta, tidur. Ada bantai lah kereta. Itu tempat tidur. Itu je lah cara Datuk Seri cari sikit masa. Ya. Orang panggil lah healing apa? Healing. Tekanan menjadi Menteri Besar. Datuk Seri boleh memilih untuk menjalani kehidupan seorang Menteri Besar yang biasa. Tetapi Datuk Seri memilih jalan yang agak luar biasa. Memperjuangkan nasib orang Kedah all out ni di mana-mana saja. Walaupun terpaksa bergaduh dengan federal ni, bukan semua Menteri Besar boleh melakukannya. Datuk Seri konsisten, istiqamah melakukannya sebagai bersungguh-sungguh. Adakah ini sebenarnya satu benda yang menyusahkan Datuk Seri, sedangkan Datuk Seri boleh memilih jalan selesa? Ya, kalau nak pilih jalan selesa pun boleh. Nak pergi berdempet dengan mereka pun boleh. Nak pergi bodek kipas mereka pun boleh. Tapi saya rasa tu bukan contoh yang wajar untuk diberikan kepada orang Kedah lah. Kita ni bukan bangsa pembodek, bukan bangsa penempek. Kita ni bangsa fighter. Kan? Hanya fighter yang akan survive dalam waktu sukar ni. Sebab kita bukan akan selalu senang. Ada juga orang menawarkan kehidupan tenang kan. Kalau pilih kami, kelih bagi sama, kita semua okey kan. Tapi sejauh mana kita nak jadi lepas pada tu? Biasanya bangsa yang menempek, membodek, kadang-kadang dia jadi pembelot kan. Dia akan hidup senang, tenang. Tapi bangsa dia tak maju. Dia pun mati-mati tak ada waris apa kan. Waris dia pun kalau ada pun orang kutuk lah. Terlepas pada itu. Saya rasa orang Kedah ni dengan kodrat, dengan budaya orang Kedah ni sesuai dengan fighter. Kita kena jadi fighter untuk kita keluar daripada belitan ni. Boleh melangkah sungai di arus yang tenang, boleh juga menongkah arus di arus yang deras. Pilihlah mana satu. Saya rasa tongkah arus deras tu cepat sikit. Di penghujungnya Datuk Seri mengatakan bahawa di penghujungnya Datuk Seri nak rakyat Kedah mendapat habuan ataupun hak dia. Tetapi ada pihak mengatakan kalau begitu kenapa harus berlawan? Kenapa tidak macam PMS pun pernah sebut bahawa dia masalah dengan
Kedah ni sebab menteri besar dia macam ni. So kenapa Datuk Seri, okay lah, since that macam tu, mungkin orang kata, kalau macam tu, you tone down lah. You at the end of the day, you nak Kedah dapat. So, kenapa you sama naik? Kalau kita langkah sungai di arus tenang, biasanya sungai itu luas. Jadi arus dia tenang sebab dia saiz besar. Kalau kita menungkah arus di arus yang sempit, nak cepat, dekat, arus dia laju. Jadi kita nak cepat. Kita nak cepat. Itu analogi dia lah. Ya. Nak cepat. Kalau kalau dia bagi alasan, macam-macam alasan dia reka kan. Tuk ni saya tahu dah. Ini bukan alasan yang untuk nak bagi kalau siap baik. Kalau siap baik lagi tak dapat. Okey. Baik kalau macam ni pun tak dapat. Kalau lagi baik lagi tak dapat. Itu jawapan dia. Datuk Seri ada orang kata kami ni suka Sanusi. Tapi kami tak suka PAS. Oh ya ke? Tu macam mana pula? Saya PAS lah. Okey. Dia kadang-kadang dia dicipta naratif. Tengok di Kelantan ayat tak ada apa-apa. So kalau kita bagi Kedah kat PAS pun dia akan jadi macam tu lah. Datuk Seri melihat tu macam mana? Naratif yang dicipta sebegitu. Saya tidak menjarakkan diri pada PAS. Orang kena stereotip tanggapan orang kepada PAS tutup lebay. Orangnya slow, warok, lemah lembut. Orang kena PAS macam tu sudah lama kan? Begitu lama. Dia pun tak tengok lagi watak lagi dalam PAS tu macam-macam kan. Macam saya ni. Jadi orang nak terima kata lagu ni pun PAS juga. Susah lagi lah. Mungkin setahun dua lagi orang kata PAS lagu macam ni pun ada kat dalam PAS. Jom kita sokong PAS. Macam tu. Ambil masa sikit lah. Kok kita mampu kan. Mampu tu saya tak mau lebih kat PAS. Itu saya sendiri. Bukan didikan PAS. Sebab ada juga kata kami ni suka Sanusi ni tapi kami kurang sikit dengan PAS ni kan. Datuk Seri, di perjalanan PRN ni kita pun tahu Sabtu ini rakyat akan membuang undi. Dan sudah tentulah tumpuan kepada Kedah. Nak tahu sejauh mana Panglima Perang ni kan berjaya mengemudi Kedah. Semua orang tak tengok ni. Kedah ni macam ada juga yang kata Kedah tak payah tengok lah. Dapat kat PAS lah. Itu macam mana Datuk Seri? Saya kata win the war, not win the battle kan. Saya rasa di sini tempat dia apa nama? Battlefield. Di sini medan perang. Tapi kita punya medan pertempuran, medan perang tu luas lah, ada 6 negeri. Saya kata kalau mereka serang di battlefield ni, saya sebagai kepala di sini berlawan teruk lah kan. Asalkan kawan-kawan saya di medan peperangan sebenar yang lebih luas tu, mereka lebih tenang, mereka dapat susun jentera. Saya rasa ni musuh-musuh pun tak beri perhatian sangat. Saya rasa saya tak ada masalah apa sebab saya fighter. Hampa nak lawan mai sini. Sana orang boleh buat kerja kan. Saya kata win the war. Battlefield ni tak apa, saya boleh jaga. Saya pun tak ada rasa ada masalah apa pun, saya tak ada luka parah apa. Kalau musuh rasa saya luka parah tu, dia pasti silap lah. Saya masih sihat. Saya akan Sabtu ni saya akan menang. Saya akan menang insya-Allah. InsyaAllah. Dan perjalanan tu bukan mudah. Di saat-saat akhir pun lawan Datuk Seri turun daripada Kuala Lumpur ni. Kan, turun. Kita pun tahu macam mana Datuk Seri melihat ni semua menteri-menteri yang power-power ni semua turun ke Kedah ni ibarat macam lawan seorang. Ya. Saya habaq kat orang ramai tadi pun ni mai buat kacau je. Kampung depa bukan sini. Kampung depa tempat lain. Depa pun bukan petani Pilihan Raya. Yang petani Pilihan Raya ni Mahfuz Homal, Ismail Saleh, depa tu quiet je. Depa quiet sebab depa import tentera asing mai. Tak boleh pakai lah depa ni kan. Kita lawan sama-sama kita. Sebab kita lepas depa tu balik, depa tu baliklah. Ada menteri-menteri kesakan-sakan tu mai. Lepas depa tu balik, kita akan hidup bersama lagi di negeri ni. Bergaul, berjumpa, pergi market, Mekah Kenuri, urusan-urusan kerajaan, kita nak duduk sekali. Jadi kalau kita bertegang sampai macam ini sekali, lepas ni kita nak jadi apa? Lepas habis Pilihan Raya, nak jadi apa? Nak tengok muka hang aku segan kot noh. Nak temu mata jumpa ya pecah aku tu. Saya rasa tu bukan proses yang sepatutnya dibina di Kedah ni. Jadi saya boleh-boleh nak kendurkan keadaan tu lah. Jadi hak perlu jawab saya jawab, hak tak perlu jawab tak payahlah. Dengan rakan-rakan parti lain di Kedah ni. Saya tak ada tibai teruk-teruk. Sebab saya tahu lepas ni kita nak jumpa lagi. Orang Kedah ni yang terlibat dengan politik ni kebanyakannya adik-beradik je. Kawan-kawan lama, adik-beradik. Jadi
Mengenali satu sama Yang lain. mengenali satu sama lain. Yang lebih-lebih tu orang luar. Okey. Orang yang ditolak dah pun kan lah. Kawan tu petani juga. Kalah 13,000 bos. Okey. Jadi dia duk main kacau. Kata, orang dah tolak dia. Jadi dia dah bawa main supaya orang terima satu benda lain yang mencari negatif, cari salah bang. Saya rasa kalau nak bandingkan dengan, kalaulah dia kata ada kelemahan kesilapan, nak bandingkan kelebihan kebaikan yang kita bawa, 1% pun tak sampai benda tu. Tak sampai 1%. Kenapa yang pergi tengok satu titik hitam sedangkan kertas putih tu terlalu luas? Kenapalah diuli tang titik hitam tu? Titik lalat tu lah. Tang titik lalat tu. Sedangkan kain atau kertas putih tu besar lagi. Ya, betul. Jadi saya rasa rakyat Kedah faham. Inilah kerja-kerja orang yang tak senang duduk lah kot atas kebaikan orang lain. Dia cari hak putih. Tentang titik lalat, titik hitam dekat siapa pun kalau pergi cari, ada. Ada. Sikit dengan banyak lah kan. Sikit dengan banyak. Tapi kalau kerja kita duk cari hak tu, hak putih tu siapa nak nak diuruskan. Siapa nak uruskan. Saya rasa tak patutlah kerja macam tu. Saya 3 tahun ni saya tenang je. Oh, tenang tu sih. Tenang saja. Saya suka kerja. Pegawai pun seronok kerja dengan saya. Pasal kita tidak terbabit dengan apa-apa benda yang salah dengan negatif skandal. Tak ada. Kita tak ada buat. Sikit pun tak ada terdetik di hati rasa bimbang, rasa susah hati untuk cover apa-apa. Tak ada. Sikit pun tak ada. Kita seronok saja. Okey. Jadi bila dia main buat benda-benda hak tak betul, kata kita buat benda hak kita tak buat, kita senyum je lah. Sebab kita tahu di akhir cerita ni hang akan kantoi sendiri. Tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Sebab kalau ada apa-apa, benda tu sudah lama ditangani oleh jabatan dan agensi. Kita happy je di Kedah ni. Walaupun at one time ditangkap, walaupun pegawai-pegawai di soal siasat berjam-jam, walaupun bakal menerima saman beratus juta dan sebagainya. Tapi Datuk Seri Sanusi kata dia happy. Dia happy. Oh, luar biasa. saya fikir benda tu tak ada apa pun. Tak ada apa. Saya akan lepasi semua tu. Ini hanyalah sembah sarap yang lalu dalam arus deras tadi. Sembah sarap saja. Kita tepi lah. Ini membuatkan macam payah jugalah nak tumbang tu sini. Try tengoklah. Datuk Seri, kita bercakap dari soal PAS pula. Tadi kita bercakap dengan negeri. Kita pun tahu kadang-kadang seorang pemimpin tu dia berjaya di negeri, tapi dalam parti sendiri kadang-kadang ada juga tentangan tu. Ini kan ini macam ni. Bab tu macam mana? Gelora di dalam pentadbiran satu hal, dalam parti tu sendiri macam mana Datuk Seri melihat penerimaan Datuk Seri dalam PAS? Walaupun Datuk Seri kita tahu lah orang lama dalam PAS, tapi muncul sebagai panglima perang ni saya tak nampak lah Syarif. Tak nampak ada siapa-siapa yang ada agenda politiking dalaman, tak ada. Dalam PAS ya. Khususnya di Kedah, alhamdulillah. Selepas kita lalui pengalaman zaman Ustaz Fazil, zaman Ustaz Zizan, zaman Mahfuz dulu, kita tahu apa yang boleh mencetuskan krisis, apa yang ada potensi untuk melakukan subversif, siapa yang ada cah keting, kecenderungan pauk steering. Dia bawa elok dia pauk steering. Ada kan orang macam tu. Tapi orang macam tu dah keluar menjadi amanah. Jadi PAS tenang. Sangat tenang. Di negeri, di pusat, PAS tenang. Bekerja atas potensi dan kelebihan masing-masing, saling melengkapi. Kalau ada kesilapan, saling tegur-menegur. Tak ada lagi camp, klik. Tak ada dalam PAS. Sebulat pembendung. Gitu. Datuk Seri, kita sampai ke soalan terakhir. Macam saya sebut tadi, saya tak akan sentuh bab-bab lain sebab ini khusus untuk mereka melihat the other side of Sanusi Makno. Datuk Seri, selama ni mungkin orang tanya, apa pesanan kepada pengundi Datuk Seri? Tapi kali ini saya nak bagi ruang pada Datuk Seri untuk berkata kepada penentang Datuk Seri. Mungkin yang selama ni dia orang duk baca saja, baca ni portal lah, blog lah, apa tidak. Ini saya bagi peluang pada Datuk Seri yang against Datuk Seri ni. Mungkin Datuk Seri, silakan Datuk Seri. Tak ada apa yang kamu akan dapat menentang saya ni. Kerana tak ada kesilapan apa saya buat. Kalau saya ada kelemahan itu normal bagi seorang manusia lah. Tapi kalau ada
ada kelebihan. Kenapa kamu nak padamkan kelebihan tu kan? Eloklah diraikan saja. Tapi ialah dalam medan politik, walaupun orang tu baik tak ke mana. Tok Guru Nik Aziz pun orang lawan, bos. Tok Guru Nik Aziz tu lepas dia mati, semua orang kata dia baik. Semua musuh yang pernah menentang PAS, balon dia macam-macam. Bila dia meninggal, semua orang kata dia baik. Malah parti lawan pun ambil dia jadi idola. Termasuk zaman Ustaz Fazil Nur pun. Zaman Ustaz Fazil Nur masa hidupnya ditentang, dikata macam-macam lah. Bila dia tak ada, dia pun dijadikan idola juga. Kan? Sebaik orang manusia sebaik itu pun ditentang waktu hidupnya. Apalagi saya. Jadi saya pun rasa lepas saya mati kot, mereka pun akan nampaklah benda-benda yang kebaikan tu. Masa saya hidup ni tentulah saya dicabar, saya cuba dijatuhkan, cuba dimomok dengan benda buruk. Saya terima tu sebagai asam garam dalam dunia politik. Saya tak ada masalah dengan mereka semua. Saya boleh jumpa, boleh belanja minum, boleh sembang. Tajuk di luar politik lah. Memang tajuk lain, tajuk apa-apa lah kan. Saya tak ada masalah sama sekali, Syaril. Ini hanya Datuk Sri seorang pendendam? InsyaAllah tak, Syaril. Saya tak pernah balas kat siapa-siapa lah. Saya tak ada pun simpan benda tu. Benda kalau dendam pun nak balas dendam tu ambil masa kan. Buang masa aja. Buang masa. Balas dendam kita buat lah benda lain banyak lagi. Kita cari benda lain lah pada balas dendam ni tak bagus. Kalau dendam tu boleh memuaskan hati, tapi kerja kita tak jalan buat apa. Betul. Tak payahlah kot. Tak payahlah. Petang ni ada program di Kampung Bilgia. Sudah tu ke Baling. Malam ni ada program lagi. Jom, nak ikut. Petang ni kita nak pergi ke Kampung Lalang, Baling. Jom. Panglima Perang Perikatan Nasional yang berbahagia, Datuk Seri Haji Sanusi bin Makdar, Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman. Takbir! Takbir! Mohon minta bagi laluan, insya-Allah. Selamat. 3 tahun ni tuan-tuan, kita sebih orang ramai, kita betulkan kesilapan-kesilapan. Dalam istilah saya kata, kita cucikan semua dosa lama. Kita basuhlah
RMPA. Dan kita dah berjanji dan bertekad, saya, Esko dan seluruh jentera kerajaan, kita tak akan buat dosa baru. Pasal tu dia mau usik apa pun tuan-tuan, ketah sikit pun tak ada, bulu rumah selai pun tak diri. Tak ada ketah apa kan, memarilah letak nama pun. Pasal kita yakin semua kerja kita bersih, stabil dan kita tak buat satu dosa pun dengan rakyat Kedah. Tuan-tuan sekalian, inilah hasrat orang Kedah yang sebenarnya. Kita nak membangunkan negeri kita ikut kita. Ada halangan-halangan, ada sekatan-sekatan. Kita pakai ramai-ramai seluruh orang Kedah ni, kita belah orang. Kita tak peduli siapa dah lari. Lama ni 60 tahun ni kita duk peduli, duk ikut cakap orang semua. Mu tak boleh muduk lagu ni ya. Mu tak boleh muduk lagu ni. Kami nak pergi kau ni. Muduk dia. Law ni tak boleh tuan-tuan. Kalau kita cakap lembut lagi tak boleh. Cakap keras pun tak boleh. Kita betul-betul bulatkan tekad. Kita nak bangunkan Kedah ni jadi the greater Kedah. Siapa akan bersama saya angkat tangan? Di 12 Ogos pastikan Perikatan Nasional menang. Perikatan! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hujan di hari petang hari ini belum masuk malam lagi. Malam lagi ada 2-3 lagi program. Ini rutin harian ketika berkempen menjelang PRN yang akan berakhir 11 hari bulan Ogos jam 12 malam. 12 hari bulan kita akan turun mengundi. Inilah rutin dan saya akan cuba kekalkan momentum ini sehinggalah hari pengundian insya-Allah. Saya ucap terima kasih di atas perhatian telah diberikan. Ini cara berkempen di luar bandar. Kalau di kawasan bandar saya yakin kaedahnya lain pula. InsyaAllah Perikatan Nasional akan terus diberi kepercayaan untuk mentadbir negeri Kedah sekali lagi. Saya ucap terima kasih. Assalamualaikum.